Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan membentangkan satu tajuk iaitu peranan bahasa sebagai alat penyatuan. Seperti yang kita sedia maklum, bahasa menunjukkan identiti sesebuah negara. Bahasa kebangsaan menjadi medium komunikasi atau bahasa pertuturan umum dan bahasa rasmi bagi menyatupadukan rakyat yang berbilang kaum. Namun, dalam era globalisasi ini telah memberikan kesan yang buruk kepada bahasa kebangsaan kita. Terdapat kelompok yang memandang rendah dengan bahasa kebangsaan dan akibat kemudahan untuk bersosial semakin canggih, ia telah menyebabkan bahasa asing seperti bahasa Inggeris melangkah satu kemajuan ke hadapan. Oleh yang demikian, setiap pihak dan sebagai warga negara Malaysia, kita perlulah mengambil langkah yang proaktif agar sejarah bahasa kebangsaan kita tidak dipinggirkan dan generasi akan datang dapat memahami sejarah bahasa kebangsaan kerana terdapatnya bukti kekuatan bahasa kebangsaan kita. Definisi. Bahasa memberikan definisi kebolehan semula jadi manusia yang merupakan satu sistem simbol bunyi yang arbitrari yang dipersetujui dan digunakan oleh sekelompok manusia untuk berkomunikasi. Definisi bagi bahasa Melayu pula ianya disebut bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi dan bahasa kebangsaan di Malaysia mengikut standard tetapan Dewan Bahasa dan Pustaka dalam bentuk bahasa Melayu yang dipiawaikan dan digunakan sebagai bahasa kebangsaan. Yang seterusnya adalah isu-isu semasa yang menyebabkan kelunturan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa kebangsaan menjadi isu dan perdebatan yang tiada penghujungnya. Misalnya di Malaysia, penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris dalam periklanan dilihat lebih diutamakan berbanding bahasa Melayu. Walaupun undang-undang telah dikenakan, namun penguatkuasaan bahasa kebangsaan dalam bidang utama seperti pengiklanan, perniagaan, pendidikan dan juga medium-medium yang menggunakan bahasa masih banyak tidak diendahkan. Malah, kesalahan menggantikan penggunaan bahasa kebangsaan dengan bahasa asing, misalnya seperti bahasa Inggeris, adalah dianggap perkara yang normal yang tidak akan menjejaskan apa-apa kepada negara. Selain itu, isu mengenai bahasa asing, misalnya bahasa Inggeris, dijulang dan juga bahasa Melayu dipinggirkan. Wujudnya trend penggunaan bahasa Melayu dianggap seolah-olah agak kuno dan juga ketinggalan zaman. Hal ini kerana bagi mereka penggunaan bahasa Melayu ini seperti tidak mengikut peredaran masa kini. Hal ini kerana masa kini penggunaan bahasa lebih banyak menggunakan dalam bahasa Inggeris. Malah bagi sesiapa yang menggunakan bahasa Inggeris ini dianggap agak berpendidikan tinggi dan juga golongan yang menggunakan bahasa Melayu ini dilabel sebagai golongan yang berpendidikan rendah. Isu yang menjadi perbualan hangat pada masa kini pula ialah permasalahan kaum etnik Cina dan India tidak fasih berbahasa Melayu. Misalnya dalam bidang pendidikan, dasar pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris PPSMI, di mana melalui dasar ini Kabinet Malaysia telah menetapkan bahasa Inggeris menggantikan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar dalam subjek sains dan juga matematik di peringkat sekolah. Namun, dalam dasar PPSMI sering menjadi isu perdebatan yang hangat sejak dilaksanakan oleh pentadbiran Tun Dr. Mahathir bin Mohamad pada tahun 2003. Pelbagai desakan dan demonstrasi telah diadakan dengan objektif untuk memansuhkan PPSMI ini. Hal ini kerana untuk mengembalikan hak-hak istimewa bahasa Melayu yang seakan pupus di Malaysia ini. 4.3 Faktor. Antara faktor yang merendahkan martabat bahasa Melayu di negara kita adalah penggunaan bahasa rojak. Mengikut Wikipedia, bahasa rojak didefinisikan sebagai satu jenis percakapan di Malaysia yang menakrifkan amalan beralih kod iaitu mencampurkan pelbagai bahasa dalam satu pertuturan yang serupa dengan bahasa asing seperti bahasa Inggeris. Selain itu, budaya asing yang meresap masuk ke negara kita juga merupakan salah satu punca pencemaran bahasa ini berlaku.
Hal ini dapat dikaitkan dengan budaya hip-hop yang semakin popular dalam kalangan remaja di Malaysia. Seterusnya, fungsi dan peranan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa perpaduan dan bahasa ilmu menjadi semakin tidak relevan, ketinggalan dan dipinggirkan, malah menggagal mendapat tempat di hati masyarakat Melayu sendiri. Akhir sekali, antara faktor yang menyebabkan martabat bahasa Melayu di negara kita semakin rendah ialah masyarakat Melayu menganggap bahasa Melayu merupakan perkara yang terlalu remeh untuk dipelajari dan kebanyakan generasi muda beranggapan bahawa bahasa Melayu baku itu sesuatu yang kolot. Kesan kelunturan bahasa Melayu. Terdapat banyak kesan yang akan memberikan impak yang besar kepada seluruh golongan masyarakat, terutamanya bagi golongan generasi muda yang akan menjadi perintis kepada negara. Hal ini demikian kerana apabila berlakunya kelunturan bahasa Melayu, ianya akan melahirkan generasi yang tidak mampu menggunakan bahasa yang betul dan akan bermulanya kewujudan penggunaan bahasa yang dicampur adukan. Sebagai contoh, penggunaan bahasa rojak yang digunakan oleh seluruh masyarakat pada masa kini. Selain daripada itu, ianya juga akan memberi kesan kepada kejejasan kedudukan bahasa Melayu yang merupakan identiti bahasa negara kita. Masyarakat akan kehilangan rasa keistimewaan bahasa Melayu yang terdiri dan tersendiri kerana tidak mahu lebih mendalami bahasa Melayu melalui pertuturan dalam seharian kehidupan. Yang seterusnya adalah langkah-langkah untuk mengatasi kelunturan bahasa Melayu. Antara langkah-langkah untuk mengatasi isu tersebut adalah dengan pihak berkuasa seperti Dewan Bahasa dan Pustaka sewajarnya memainkan peranan yang penting dalam membantras isu ini. Dewan Bahasa dan Pustaka haruslah menekankan garis panduan penggunaan bahasa kebangsaan dalam urusan dan majlis rasmi. Hal ini bagi menekankan sudut pengutamaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Mutu bahasa Melayu yang digunakan dalam semua bidang hendaklah dikawal dengan tegas. Dalam penguatkuasaan bahasa Melayu melalui badan dan agensi yang bertanggungjawab juga perlulah dikawal dengan ketat. Selain itu, langkah yang boleh dilaksanakan untuk memartabatkan bahasa Melayu adalah dengan memastikan urusan rasmi negara seperti surat menyurat menggunakan bahasa Malaysia. Tindakan ini sewajarnya diimplementasikan di setiap peringkat daripada Jabatan Kerajaan, agensi, kerajaan negeri, pihak berkuasa tempatan hingga ke Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung. Hal ini demikian kerana ia menunjukkan bahawa bahasa Malaysia adalah bahasa rasmi yang digunakan dalam urusan yang melibatkan pentadbiran di negara ini. Terdapat sebahagian daripada jabatan kerajaan dan agensi yang lebih gemar menggunakan bahasa Inggeris dalam komunikasi dan juga penjenamaan barangan. Hal ini tidak sepatutnya berlaku kerana hal ini kerana bahasa Melayu akan dipinggirkan jika penggunaan bahasa asing seperti bahasa Inggeris lebih diutamakan. Dan yang terakhir adalah pihak yang bertanggungjawab perlu mengambil langkah dan inisiatif kepada semua pihak yang berkaitan agar dapat menyelaraskan bahasa Melayu sebagai bahasa utama. Hal ini demikian kerana bahasa Melayu perlu digunakan sebagai bahasa utama semasa berada di kawasan sekolah. Oleh itu, langkah ini mampu untuk membantu masyarakat untuk lebih menitik beratkan bahasa Melayu dengan lebih baik daripada awal lagi. Antara caranya ialah pihak yang bertanggungjawab seperti Kementerian Pendidikan perlu menambahkan lebih banyak program berasaskan bahasa Melayu bagi setiap sekolah di Malaysia, tidak kira sama ada sekolah luar bandar maupun di dalam bandar. Dan juga semua sekolah kebangsaan terdapat di Malaysia. Seterusnya ialah nilai-nilai etika. Di sini saya akan menerangkan apakah nilai yang bakal kita perolehi apabila bahasa kebangsaan kita dikekalkan dan digunakan dengan lebih luas, terutamanya dalam kalangan masyarakat. Yang pertama ialah perpaduan. Jelas di Malaysia kita kaya dengan pelbagai jenis etnik, namun dengan bahasa kebangsaan ia merupakan satu insentif yang paling jelas keberkesanannya. Hal ini kerana penggunaan bahasa yang seragam dalam kalangan masyarakat dapat bergaul dengan kelompok yang berbeza
tanpa ada sifat diskriminasi. Yang kedua ialah toleransi. Dengan kepelbagaian etnik, jelas menunjukkan negara kita juga mempunyai masyarakat yang berbeza kepercayaan. Walaupun kita sering mendengar khabar berita mengenai diskriminasi dalam kalangan masyarakat, namun tidak kalahnya juga dengan berita sikap kedamaian masyarakat di negara kita. Telah ramai mula menyedari pentingnya toleransi dalam kehidupan. Seterusnya ialah harmoni. Mempunyai kemahiran dalam bahasa Melayu, kita dapat hidup dalam keadaan yang harmoni. Hal ini kerana dengan kemahiran yang dimiliki, kita dapat bergaul dengan selesa dan tidak akan berlaku salah faham, terutamanya antara etnik yang mempunyai bahasa ibunda mereka sendiri. Yang terakhir ialah tanggungjawab. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan kita dan ia merupakan tanggungjawab kepada kita sebagai warga negara untuk mahir akan bahasa kebangsaan. Kita perlulah sentiasa merendah diri dan mempelajari bahasa Melayu dengan lebih mendalam agar kita mengetahui luasnya bahasa kebangsaan ini dan sebagai warisan negara agar ia tidak lapuk di hujan, tak lekang di panas. 5.0 Kesimpulan. Kesimpulannya, pencemaran bahasa ini merupakan suatu isu atau perkara yang semakin meruncing sejak akhir-akhir ini. Namun, jika pihak-pihak yang bertanggungjawab menjalankan tugas dengan penuh teliti dan kerap, tidak mustahil bahasa kita akan menjadi bahasa antarabangsa yang berada di tahap terpenting khususnya dalam bidang pendidikan dan perniagaan. Oleh itu, bagi pihak-pihak penerbit majalah atau drama juga haruslah sedar yang mereka juga bertanggungjawab membawa pembaharuan dan penambahbaikan dalam bidang bahasa. Dari sinilah kita mendidik masyarakat agar menggunakan bahasa yang betul dari segi ejaan, sebutan dan tata bahasa Melayu. Jelaslah bahawa semua pihak perlu memanifestasikan fikiran dan sinergi untuk mencari inisiatif terbaik dalam meningkatkan darjat bahasa Melayu bukan sahaja dalam kalangan rakyat Malaysia tetapi di persada dunia. Kita seharusnya mengelak daripada menjadi manusia yang khusyuk menyelami sungai pemodenan dan mementingkan bahasa dan menidakkan kebolehan bahasa kebangsaan kita iaitu bahasa Melayu. Bak kata pepatah Melayu, yang kurit itu kendi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Sekian, terima kasih.